apa kita terus yang ni. Okey, kita mula dengan ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Okey. Ayat ni pendek. Wa kadzalika dan kadzalik. Ka tu seperti zalika itu. Jadi wa kadzalika dan seperti itulah. Fa di kadzalika kan ya zalika ni isim isyarah. Okey, jadi dia mabni, dia tak bincang nahwu dia dah. Dan wa kadzalika dan seperti itu fatanna fil madhi. Fil madhi fatanna. Kami telah fitnah. Fatanna maksud uji. Kalau fitnah tu salah satu maknanya uji, ujian. Kadang-kadang apa yang kata fitnah, orang melakukan fitnah pada kita jadi ujian pada kita lah. Di fatana jadi uji. Kami telah menguji. Ba'dahum dalam keadaan dhammur ilaih, sebahagian mereka. Ba'dahum. Ba'dahum ba'da menjadi maf'ulun bi kepada fatanna. Fatanna fil madhi, fa'ilnya nahnu, maf'ulun bi dia ba'da. Ba'dahum mudhaf ilaih. Bi ba'din, bi ba'din dengan sebagian ini mu'talikon. Maksudnya kaitan. Jadi dari segi jumlah fi'lah dia, fi'il dia adalah fatanna, fa'il dia nahnu, ma'ulun bihi ba'dahu. Biba' dengan sebahagian. Okey. Liyaqulu, supaya mereka akan berkata. Liyaqulu, asalnya yaquluna, bila li dengan fi'il mudhari jadikan harf li harf nasab, yaqulu ni fi'il mudhari dalam nasab, nun diganti dengan alif, supaya mereka akan berkata. Ini apa? Ini yang ahaulai minallahi alaihim minal bainina, itu adalah apa yang mereka akan katakan. Jadi makulah pada yaqulu. Kalau nak kata yaqula jadi dia maksud mahfulun bilah pada yaqulu, tapi dia tak dipanggil dia. Tak panggil dia mahful, dipanggil dia makulah. Apa yang diperkatakan? Di ahaulai. Ahaulai, adalah hamzah istifham, hamzah tanya, adakah haulai. Haulai inilah. Inilah semua. Haulai minallah, manallah, maaf, manallah. Manna maksudnya Allah mengkurniakan, telah kurniakan, telah beri kelebihan. Manna. Manna. Jadi Allah telah melebihkan, Allah telah mengurniakan. Alaihim, atas mereka, min bainina, dari antara kami. Jadi bagaimana ayat ni ya? Jadi ayat ni ialah maknanya dan begitulah dan seperti itulah kami telah menguji sebahagian mereka dengan sebahagian supaya mereka berkata, maksudnya yang berkata ni yang tak dapat manfaat lah. Liyaqulu ahaulai manallahu alaihim. Adakah mereka ini semua Allah telah melebihkan, telah kurniakan atas mereka dari kami. Jadi ini maksud orang yang kafir akan berkata bahawa Allah bezakan antara yang menentang dan yang berusaha untuk menegakkan kalimah Allah. Allah lebihkan. Jadi mereka akan bertanya, orang kafir akan bertanya gitu. Allah jawab, alaisallah bi'a'lama bisyakir.
Tidak, apakah? Laisa, tidak. Allah, laisa ni macam kana. Laisa dia akhwati kana, ketika laisa, jadi dia isim kana apa? Allah ni isim laisa. Alaisa Allah, adakah tidak Allah bi'a'lama bisyakin? Bi'a'lama bisyakin menjadi khabar. Khabar kepada laisa. Allah jadi isim. Jadi, adakah tidak Allah? Adakah Allah tidak? Lebih mengetahui. A'lama ni isim, tapi dia mabni atas fathah. Kerana a'lama ni istilah khusus. Dia bukan mengetahui, dia amat mengetahui. Paling mengetahui. Isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil. Kita dia mabni atas fathah sebab itu. Sebab dia superlatif. Dia sebab dia a'lamu dia ghairul munsharif, dia tak boleh tanwin, tak boleh bagi kasrah. Jadi bila dia huruf jar ba, dia bagi atas. Dia majrur dengan fathah. Bisyakirin, dengan asyakirin isim fa'il, plural dalam keadaan majrur, sebab tu nun diganti dengan ya, di ya nun. Asyakir sebab syakir yang mereka yang bersyukur, syakirin, mereka yang bersyukur. Jadi itu ayat itulah. Jadi dan seperti itulah kami menguji sebahagian mereka dengan sebahagian supaya mereka akan berkata, adakah ini semua Allah telah melebihkan atau menggunakan atas mereka daripada antara kami. Dan Allah jawab, adakah tidak Allah lebih amat mengetahui dengan mereka yang bersyukur. Okey? Itu ayat pertama. Ada tambahan atau ni Haji? Tak ramai hadir hari ini. Kalau ikut tafsiran ni dua golongan, ba'dahum bi ba'din ni dua golongan. Yang pertama orang kaya. Yang kedua orang miskin. Okey. Yang demikian itu, kalau ikut tafsiran kan, demikian itu kami telah menguji sebahagian mereka, yakni orang yang kaya, dengan sebahagian yang lain, orang yang miskin. Agar orang kaya itu berkata kepada orang miskin, adakah ini haulai, adakah ini orang-orang ini yang Allah berikan kelebihan? Jadi orang kaya bertanya kepada orang miskin. Tapi Allah jawab, alaihissallahu bi'alam bisyakirin. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur? Cuma alaisa ni dia kira nafi lah, ayat nafi kan. Laisa nafi. Jadi dia ada tambahan ba, bi'a'lama. Ba ni huruf jar tambahan. Kebanyakan ayat yang nafi dia ada huruf jar tambahan ba ni, dia macam menguatkan penafian. Macam surah At-Tin, surah At-Tin kan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Last kali tu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Tapi itu bi'ahkami dia bagi bawah sebab dia mudhaf. Yang ni dia tak boleh bagi bawah sebab dia bukan mudhaf. Dia kalau ikut hukum asal, isim tafdil dia tak boleh bagi kasrah dan tak boleh tanwin. Sebab rupa dia macam fi'il. A'lamu, af'alu, macam fi'il. Menyerupai fi'il. Jadi sebab itu dia, tapi asalnya pun, kalau ikut bi'a'lama ni, pada mahal nasab sebab dia khabar laisa. Tapi kebetulan dia bagi atas sebab huruf ba, huruf jar. Dia majrur dengan ba. Dia majrur dengan fathah. Fathah. Sebab dia tak boleh nak, dia ghairul munsharif, dan dia bukan mudhaf. Sebab selepas tu bukan mudhafun ilaih selepas tu. Kalau dia mudhaf dia boleh kasrah. Macam alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ahkami. Asalnya ahkama, jadi ahkami. Alhamdulillah. Puan Jatun, Puan Tukija, ini
Ada soalan nak tanya yang lain? Tak ada. Kajian sih sambung terus. InsyaAllah. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وإذا dan apabila جاءك الذين يؤمنون جاءك الذين يؤمنون الذين ni fa'il ya, orang-orang yang mereka beriman. Apabila orang yang beriman datang kepada engkau, kepada Nabi Muhammad, biayatina, dengan ayat-ayat kami, faqul, maka engkau katakanlah, Allah katakan kepada Muhammad, faqul, anta, fa'in anta, faqul, maka kamu katakanlah, salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bijahalatin ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Kata Rabbukum, Tuhan kamu telah menulis, telah menetapkan ala nafsi, atas dirinya ar-rahmata. Rahmat ni maf'ulun bih, rahmata mansub maf'ulun bih kepada kataba. Kataba Rabbukum ala nafsi ar-rahmata annahu, bahawasanya dia, man amila minkum, barang siapa yang beramal dari kalangan kamu, su'an, maf'ulun bih, su'an, perkara buruk, su'an, ini tanwin, tak nampak tanwin sebab dia bermim kan, bijahalat, dengan kejahilan, bijahalat ini boleh kata hal lah, dengan kejahilan, thumma taba, kemudian dia terus bertaubat. Kemudian dia terus bertaubat, min ba'di, selepasnya, wa aslaha, dan dia memperbaiki, membuat baik, aslaha, memperbaiki, fa'annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun, yang maha penyayang. Maha penyayang. Okey. Okey, cuma saya nak tambah sikit tentang iza ni, saya baru jumpa dia. Iza ni dia syarat lah. Iza zaraf lil mustaqbal, zaraf untuk masa depan. Kalau fi'il selepas tu fi'il madhi, walaupun fi'il madhi, tapi fi'il itu belum berlaku, dia mustaqbal, dia belum berlaku. Mustaqbal future. Future. Tapi bila guna iza, maknanya pasti akan datang. Pasti akan datang. Kalau guna in pun jika, kalau in ja'aka, in jika, tapi ini belum pasti lagi. Tapi kalau iza memang pasti, walaupun fi'il madhi, pasti dia akan datang. Jadi pasti orang beriman akan datang kepada kamu dengan ayat kami. Itu maksud ja'a, iza ja'a tu, iza ja'aka. Patutnya orang-orang yang beriman dengan ayat kami datang kepada kau. Ya, betul. Fa'il, al-lazina tu fa'il. Al-lazina tu fa'il. Jadi fa'ilnya jadi allazina yu'minuna bi ayatina. Okey, faqul salamun alaikum. Cuma ini salamun alaikum. Perkataan ni banyak dalam Quran. Allah suruh kita pada Nabi cakap kepada orang iman salamun alaikum. Kenapa kita cakap assalamualaikum? Padahal Quran perintah salamun alaikum. Apa yang disuruhkan lebih paling baik? Ada kalau ada tiga tempat salamun alaikum ni saya nak baca. Bila Allah beri salam kepada nabi-nabi, salamun alaikum. Maka assalamualaikum ini Allah perintahkan Nabi cakap kepada orang beriman salamun alaikum. Okey, kataba telah tertulis, Rabbukum, Tuhan kamu telah menulis, telah tentukan, kataba, atas dirinya ala afi'an rahmah, kerahmatan. Memang maksudnya sifat Allah yang wajib ialah rahmah. Tapi yang rahmah itu bermaksud bukan semua dosa Allah ampunkan kalau tak bertaubat kan.
Annahu man amila minkum, bahawasanya dia siapa yang melakukan yang pada kamu melakukan siapa yang melakukan su'un, kejahatan, keburukan dengan berjalan dengan jahil, dengan tidak tahu kejahatan. Kemudian dia bertaubat daripada sesudahinya dan wa aslam melakukan kebaikan, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya bahawasanya dia itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sifat Allah lah. Mengampun bagi mereka yang telah buat dosa tapi bertaubat, insya-Allah. Okey, ada soalan? Cuma tadi actually ada dua annahu. Annahu. Yang pertama annahu yang pertama tu, hu tu dia bukan menunjuk pada dhamir ni, bukan menunjuk pada sebelum. Dia tak ada something yang relate sebelum tu. Tapi dia hu ni hu tambahan, dia menunjuk pada selepas tu. Dia tafsir dia tu man amila minkum tu. Dia punya tafsiran dia lah. Tapi yang fu yang kedua fa annahu tu itu menunjuk pada Allah lah. Hu. Jadi lah. Tentang siapa yang melakukan keburukan itu. Jadi annahu tu macam tambahan, dia perlu sebab struktur tu dia perlu ada. Dia man amila minkum tu dia punya tu. Hu tu. Tapi yang last sekali fa annahu tu itu dia penutup ayat. Bila dah habis cerita tu fa annahu ni macam dia punya conclusion lah. Maka semuanya dia adalah itu dia punya jawapan kepada ayat sebelum tu. Conclusion ayat. Okey, beza dengan anak pertama dengan anak kedua. Biasanya hu ni dia menunjuk pada sebelum. Dia dah something yang mention sebelum. Tapi yang pertama ni dia tak ada, dia menunjuk pada selepas. Dia ada nama dia, tapi dhamir syak ni. Alhamdulillah. Puan Datuk sambung. Boleh, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Wa ataf dan. Wah, sambung cerita lah. Sambung cerita. Kadzalika. Demikian. Betul seperti itulah. Ha? Seperti zalika itulah. Oh, seperti itulah. Zalika ni isim apa? Isim isyarah. Isyarah seperti. Isim isyarah. Nufassilu ni fi'il mudari. Mudari. Nun tu kami. Nufassilu jelaskan. Fasil maksud dia perincikan. Fasil pecah-pecahkan, perincikan. Okey. Kami jelaskan. Nufassilu ayati, ayat-ayat. Ayat ni rujuk pada Al-Quran lah, ayat-ayat. Walitastabina dan ini isim kan? Fi'il. Oh, fi'il mudhari. Tadi jelas. Ayat ni walitastabina supaya untuk apa tastabina? Supaya menjadi jelas lah. Agar menjadi jelas. Dia pada perkataan bayina. Cinta tambahan. Dia bayina jelas. Bayina kejelasan. Cinta. Jadi supaya kamu berusaha untuk menjelaskan. Supaya menjadi jelas. Supaya kamu menjadi. Sabil mujrimin. Supaya diperjelaskan. Tastabina. Tastabina pada hiya lah maksudnya. Agar menjadi jelas, ya. Sabil ni jalan. Sabilul mujrimin. Mujrimin ni orang. Jalan. Jadi dalam bentuk apa ni? Antara sabilul mujrimin bentuk apa ni?
mudah ilahi ke? Mudah-mudah lain. Hmm. Jalan Orang-orang yang berdosa. Mujrim. berdosa, orang-orang yang berdosa, yang melakukan dosa. Hmm. Okey. Dan seperti itulah kami jelaskan ayat-ayat Al-Quran dan agar menjadi jelas jalan orang-orang yang melakukan dosa. Sabilu ni dia rafa, Mhm. dia jadi fa'il pada tastabina. Oh, ni fa'il. Sabilul mujrimin, mudah-mudahan Mhm. jalan orang-orang yang berdosa, dia menjadi jelas. Agar menjadi jelas. Maksudnya orang di atas tu, kalau tu atau di bawah ni masuk ayat ni, bagaimana Allah beri kurnia kepada golongan yang yang ikut perintah dia, dan juga yang datang kepada Rasulullah. Okey, jadi dia kata begitulah kami perincikan ayat-ayat supaya jalan golongan berdosa diperjelaskan. Dinampakkanlah. Jadi dia tafsirannya supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa dan jalan orang yang mukmin, yang soleh. Cuma dia hasaf, dia tak cerita semualah. Sebenarnya maksud dia supaya kami perincikan ayat ni supaya jalan orang berdosa tu nampak jelas jika dibanding dengan jalan orang yang taat, orang soleh. Cuma dia tak sebut dalam Quran lah, dia sebut ringkas dia. Dan tastabina ni asalnya bayanun, asalnya bayanun dan tambah alif sin ta, jadi istabana yastabinu. Cuma ni sabil ni mungkin dia muannas, sabilul mujrimin dia anggap muannas, jadi tastabina, jadi hiya tastabina lah. Dan tastabina kembali pada ni ayat-ayat bukan pada fa'il, pada fa'il. Sabilul mujrimin jadi punya fa'il ni kan. Fa'il dia. Dan dia masuk sebab lam supaya. Jadi asalnya tastabinu, jadi tastabina sebab ada lam. Lam agak masak untuk yang mudah. Okey, alhamdulillah. Jadi kita sambung. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum. Qad dhallaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Qul, katakanlah, ini perintah pada kita lah, perintah pada Tuhan, perintah pada kita juga. Inni nuhitu, sesungguhnya aku. Nuhitu fi'il madhi majhul. Telah diperintahkan kepadaku. Nuhitu. Telah dilarang. Telah dilarang. Telah dilarang. Nuhitu, nahi. Ya, telah dilarang. Aku telah dilarang. Aku telah dilarang. A'budah. Bahawasanya a'budah, aku sembah. Orang-orang yang tad'una min dunillah. Mereka yang menyeru daripada selain Allah. Alladzina tad'una min dunillah. Okey. Jadi sesungguhnya aku telah dilarang daripada menyembah mereka yang tad'una. Tad'una antum tad'una. Orang yang kamu menyembah selain pada Allah. Oh. Okey. Jadi benda-benda yang kamu sembah selain pada Allah. A'budah alladzina ni ya. Asnama dia punya patu-patu atau tuan-tuan mereka. Alladzina maf'ulun bih kepada a'budah. A'budah.
Tak ada onam jadi dia punya silap. Sama jadi penangan penjelasannya susah dia lah. Qul la attabi'u ahwa'akum. Katakanlah, tidak aku mengikuti hawa nafsu kamu, ahwa'akum. Apa yang kamu inginkan, ahwa'akum. Ahwa'an maksud ikutan-ikutan tanpa ilmu. Ahwa, ikut hawa nafsu saja. Qad sesungguhnya dolatu idan. Kalau qad sesungguhnya aku telah sesat idan. Maksudnya jika aku buat demikian, jika aku mengikut hawa nafsu kamu, aku telah sesat. Kalau aku izan jika demikian. Selalu izannya di depan. Izan qad dolatu kan, tapi ni azan di belakang. Qad dolatu izan. Izan menjadi maf'ul bi pada Allah itu. Insan. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku dari kalangan mereka yang dapat petunjuk, muhtadin. Yang diberi petunjuk, muhtadin. Ini isim maf'ul, muhtadin. Jadi ayat ni cantik. Katakanlah sesungguhnya aku telah dilarang daripada menyembah mereka yang kau sembah kepada Allah. Itu ayat dia. Katakanlah, aku tidak mengikuti nafsu ataupun hawa nafsu kamu. Qad dalaltu idzan. Kalau aku buat demikian, aku ikut nafsu, tentu aku telah sesat. Dalaltu. Dan tidaklah aku daripada kalangan jadi kalangan orang yang dapat petunjuk. Dan izan ni bermaksud kalau kita lakukan apa itu kita bi awahum lah, maka telah sesat, dan juga kita bukan daripada kalangan yang dapat petunjuk. Itu maksud ayat. Okey? Ada tambahan lagi lagi? Tak ada. Jadi sama. Alamak, saya kena stop tadi. Dapat agama kedua.